Bumi Parsi ini punya sejarah yang hebat. Semasa bangsa Arab masih dalam kegelapan jahiliah, bertelingkah dan berpecah belah, masyarakat Parsi sudah punya ketamadunan yang tinggi. Bangsa ini boleh bermegah dengan bahasa mereka. Selain bahasa Arab, antara abad ke-9 dan ke-19, bahasa Parsi dijadikan sebagai bahasa rasmi beberapa negara Islam di timur. Hari ini, budaya Parsi segar bagai kelopak bunga-bungaan di taman menjadi wadah kebanggaan zaman berzaman. Pagi itu kami ke Jabatan Kewartawanan dan Media Antarabangsa di Tehran bersemuka dengan Ketua Pengarahnya, Encik Nosrat. Beliau memberi jaminan tugasan jejak Rasul di Iran akan mendapat kerjasama penuh daripada jabatannya. Turut bersama kami ialah Atasye Kanan Kedutaan Malaysia di Tehran, Saudara Abdul Majid. Berkat kerjasama pihak kedutaan serta Jabatan Kewartawanan dan Media Antarabangsa di Tehran ini, pengalaman jejak Rasul di Iran berjaya kami bawakan buat anda. Bandar Tehran, antara kota terbesar di Asia. Ia mula dibangunkan sejak pertengahan kurun ke-16 lagi. Tehran dengan keluasan melebihi 28,000 km persegi dihuni hampir 12 juta orang. Kami dibawa meninjau bazar tertua dan terbesar di tengah kota Tehran. Tawar-menawar antara pembeli dan penjual, pemandangan biasa di bazar yang berusia melebihi 300 tahun ini. Daripada barangan untuk kegunaan harian, hinggalah barangan perhiasan, kepelbagaian, kecantikan serta ketinggian mutu yang ditawarkan oleh bazar ini membuatkan pengunjungnya rambang mata. Permadani Parsi sudah terkenal dengan keindahan dan kehalusan tenunannya. Tidak heranlah industri permaidani mampu membawa pulangan $2 bilion Amerika setahun kepada ekonomi Iran. Melihat-lihat sebegini pun sudah memadai, sekalipun ada hajat mahu membeli, kerana kedatangan kami ke sini hanya untuk memerhati.
Bazar Tehran ini turut menawarkan pelbagai barangan kemas. Sudah menjadi lumrah, wanita lebih mudah terpesona dengan kilauannya. Seperti biasa, kehadiran kami di bumi asing ini menarik perhatian. %60 daripada rakyat Iran adalah penghuni bandar. Hari kedua di Tehran. Pagi-pagi lagi kami bersedia untuk meneruskan kembara menuju destinasi luar kota. Kali ini pemandu arah kami Muhammad Mahmud, bekas wartawan Akhbar Nasional Iran, IRNA. Seperti yang dirancangkan, kami meninggalkan Bandaraya Tehran menuju Esfahan, kota kembar Kuala Lumpur. Kami dikhabarkan Esfahan kota yang indah, terkenal dengan keindahan seni benanya. Kubah dan menara masjidnya dikatakan paling cantik di dunia. Tanahnya yang subur dihiasi taman-taman yang mempesonakan. Kerana keindahannya, orang Iran menggelar kota itu dengan Esfahan Nisfe Jahan yang bermaksud kota separuh dunia. Mengimbau sejarah ketamadunannya, dicatatkan dinasti Achaemenian yang berkuasa antara tahun 559 hingga 330 sebelum Masehi bertanggungjawab memajukan Empayar Parsi. Kejayaan kempen perluasan kuasa era Iskandar yang agung di rantau ini pada tahun 331 sebelum Masehi menyaksikan dinasti Achaemenian berakhir. Perjalanan sejauh 400 km dari Tehran menuju Esfahan sememangnya meletihkan. Namun tengah hari itu kami berpuas hati dengan pisang sebagai alas perut. Hanya tanah tandus di kiri kanan lebuh raya mengiringi perjalanan yang jauh ini. Di ambang senja, kami tiba di Bandar Kashan yang pernah dimajukan oleh dinasti Safawi sekitar kurun ke-15. Kami dibawa meninjau keajaiban teknologi berusia 450 tahun di Kashan. Bandar Kashan terkenal dengan permaidaninya yang halus bermutu. Selain itu, bandar ini cukup berbangga dengan tamannya yang menakjubkan, Taman Fin. Rahsia bagaimana air boleh memancut di kolam yang tidak menggunakan kuasa elektrik ini masih menjadi misteri buat kami. Dikatakan sumber air yang melimpah di kolam-kolam ini datangnya dari sungai berhampiran. Shah Abbas, penguasa dinasti Safawi, mengarahkan sebuah taman dan istana musim panas dibina di Kashan setelah baginda tertarik dengan keindahan di daerah ini. Taman Fin bukanlah satu-satunya legasi peninggalan Shah Abbas dan dinasti Safawi kepada Iran. Dengan berakhirnya penguasaan Mughal dan Turki di bumi Parsi, Shah Abbas mengisytiharkan mazhab Isna Asyariyah sebagai mazhab rasmi dinasti Safawi seawal kurun ke-16. 4 kurun berikutnya, mazhab yang sama menjadi mazhab rasmi Republik Islam Iran.
Mendengar nama Republik Islam Iran, anda mungkin membayangkan wanita-wanitanya yang bercadur hitam atau teringat satu nama yang terkenal, Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi 1979 yang menyaksikan tumbangnya dinasti Pahlavi. Namun lain pula yang terbayang apabila kami sampai di Esfahan ini. Di sini kami terkenangkan Kuala Lumpur yang menjadi bandar kembar Esfahan, kota sejarah dan kesenian. Hotel Abbasid ini adalah antara monumen penting di Esfahan. Hotel yang namanya bersempena Shah Abbas ini terus berfungsi sejak 300 tahun lalu. Telah sekian lama ia menjadi tempat persinggahan pengembara melepaskan lelah. Taman Esfahan sememangnya subur. Tidak heranlah ia menjadi pilihan Shah Abbas sebagai ibu negara dinastinya. Esfahan dibangunkan sebagai model bandar terancang dengan keunggulan seni benanya yang dikagumi dunia. Kegemilangan Esfahan mampu bertahan seabad lamanya. Peranan sebagai ibu kota dipindahkan ke Shiraz dan kemudian diambil alih oleh Tehran. Kemerosotan dinasti Safawi membawa kepada penguasaan Ghilzai dari Afghanistan di Parsi sekitar tahun 1722. Pada tahun itu, pengaruh dinasti Safawi berakhir dan kota Esfahan telah ditawan. Inilah antara keunikan Hotel Abbasid. Selain sejarahnya yang panjang, keindahan hiasan dalamannya memperlihatkan cita rasa Esfahan tersendiri. Siling lobi yang berkilauan dengan motif bunga-bungaan dan geometri ini menarik perhatian setiap pengunjungnya. Kehalusan seni petunggangan Esfahan begitu mengagumkan. Kendi antik sebegini pastinya menjadi idaman mereka yang tinggi cita rasanya. Inilah Masjid Sheikh Lutfullah yang terletak di hadapan dataran Imam Khomeini. Dataran dengan keluasan 500 meter kali 160 meter ini antara dataran yang terbesar di dunia. Dataran yang dahulunya merupakan padang permainan, tempat Shah Abbas bermain polo, mempunyai tarikan tersendiri selain daripada Masjid Sheikh Lutfullah yang dibina pada kurun ke-17 itu. Kami meninggalkan kota yang banyak menyimpan kisah kegemilangan Shah Abbas dan dinasti Safawi. Destinasi kami seterusnya ialah Dihak, 100 km dari Esfahan. Matahari hampir terbenam. Kami menghampiri Dihak, daerah yang pernah didiami sahabat Nabi yang besar namanya dalam peperangan Khandak. Misi kami di Dihak ialah mengesan tinggalan sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Perkampungan ini dikatakan pernah didiami Salman Al-Farisi. Mereka keheranan melihat kami, orang asing yang tercari-cari kesan Salman Al-Farisi di sini.
perjalanan diteruskan. Bumi Dihaq yang gersang bagai mengalu-alukan kehadiran kami mencari jejak Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman meninggalkan Dihaq bukan kerana kegersangan buminya. Salman meninggalkan Dihaq kerana mencari Allah demi menamatkan kemarau dalam jiwanya yang dahagakan hidayah ilahi. Save the water from the dust. Keeping just water clean. I don't think so because they have to. Menurut Mahmud, telaga yang dalamnya melebihi 20 meter ini dahulunya digunakan oleh penduduk tempatan sebagai punca air untuk minuman, tanaman dan ternakan. It depends. 20 or 30 meters. Not more than that. Kami tertanya-tanya, mungkinkah telaga ini pernah digunakan oleh Salman Al-Farisi? But they have crops plantation. Oh yeah. Grapes. Depending on all of them. How many times? How many times does it rain? No, they do not get it. Sebagai melengkapkan ziarah kami ke perkampungan Salman Al-Farisi di The Hague, kami dibawa menemui artisan tempatan yang terkenal. Kami berkesempatan melihat karya Rejab Ali Reza. Kemahiran beliau adalah dalam seni ukiran tembaga. Setiap ukiran yang dihasilkan mempunyai signifikasi yang tersendiri. Di sini kami diperkenalkan dengan Datuk Bandar Dihaq, Barzu Sulaimani yang berusia 33 tahun. Beliau yang baru 1,5 tahun menjawat jawatan Datuk Bandar memberikan sedikit sebanyak latar belakang sejarah daerah ini. Kami difahamkan Bandar Dihaq diasaskan seawal zaman Sasanian sekitar kurun ke-3 hingga ke-7 Masehi. Just before Islam, the last dynasty of Iranian before the Arabs come to this country. Rejab Ali Reza, artisan yang berpengalaman selama 35 tahun dalam ukiran tembaga ini, memberitahu karyanya beberapa kali telah dipamerkan di luar negara, antaranya di Malaysia. Menurutnya lagi, antara karya yang dihasilkan adalah berinspirasikan peristiwa bersejarah seperti gambaran peristiwa ular ahli sihir Fir'aun yang ditewaskan.
Kami akan bawakan kepada anda rahsia di sebalik batu marmar ini. Nantikan kisahnya esok.